Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mula membahaskan beberapa perkara yang agak penting berkaitan dengan isu-isu semasa dunia Arab. Tapi berbanding biasa saya menulis, hari ini saya nak bertemu, bercakap terus melalui rakaman. Malam saya ada nyatakan, saya ada tulis berkaitan tentang pergerakan diplomatik Mesir sepanjang 72 jam yang lampau. Dinyatakan di situ bahawa antara yang mereka lakukan adalah membuka sempadan Rafah, dan mendapat banyak respon yang bertanya kenapa kali ini Mesir buka sempadan. Sebenarnya kalau ada sesiapa yang berkata sedemikian, sebenarnya mereka termakan dengan propaganda media Al Jazeera. Hanya media Al Jazeera yang memainkan isu pada tahun 2009 dahulu, ketika serangan Januari 2009 dahulu, serangan Israel ke atas Gaza 2009. Hanya mereka membayangkan, mereka membuat liputan seolah-olah sempadan Rafah tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya daripada menerima semua mangsa-mangsa perang, terdiri daripada kalangan orang-orang awam yang cedera parah di Gaza. Hakikatnya tidak betul, tidak begitu. Pada tahun 2009 juga pintu sempadan buka, dan sepanjang sampai bila-bila sebenarnya sempadan di Rafah dibuka untuk kemanusiaan. Cuma untuk buka secara luas untuk tujuan-tujuan lain, ianya mengikut prosedur-prosedur tertentu. Jadi yang dikatakan kali ini buka, dulu tak buka, 2001 buka, 2009 tak buka, itu tidak benar. Beza pada kali ini 2001 ialah media Al Jazeera tidak lagi boleh memonopoli seperti tahun 2009. Pada kali ini rakyat, terutamanya orang Arab, semua masyarakat dunia dah mula kenal siapa Al Jazeera. Maka kali ini media alternatif adalah Al Arabiah. Maka Al Jazeera tidak dapat lagi memainkan peranan propaganda mereka, dan hari ini akhirnya semua berita yang berkaitan dengan aktiviti di Rafah cepat sampai ke pengetahuan dunia. Apa bezanya kali ini? Beza kali ini gerakan ataupun pergerakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza di pihak Mesir diperluaskan dan disegerakan, bahkan bukan saja menunggu di sempadan, tetapi pihak Mesir masuk ke dalam Gaza. Di situ bezanya. Kenapa? Ia perlu lihat dahulu geopolitik semasa di Afrika. Di Afrika sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dalam benua Afrika secara keseluruhannya sedang berdepan dengan satu masalah perang saudara di kalangan selatan, negara-negara Afrika Selatan. Kita kalau ingat beberapa minggu lepas tentang pembunuhan Presiden Church, yang mana pembunuhan itu adalah pembunuhan yang terancang oleh pemberontak yang tidak sehaluan dengan politik Presiden Church, dan beliau mati dibunuh. Bukan saja di situ, sebenarnya sekarang ni di Ethiopia pun sebenarnya sedang berlaku peperangan antara pemberontak-pemberontak yang mana di Ethiopia tu ada 9 wilayah, yang mana 9 wilayah kesemuanya pakat nak merdeka. Mereka kaya dengan emas, mereka kaya dengan mineral. Jadi pergaduhan kerana sumber kekayaan ni yang dipelagangi oleh kuasa-kuasa tertentu. Walau bagaimanapun isu yang selain daripada merebut kekayaan ini, konspirasi yang melibatkan Israel juga terlibat dalam isu dunia Afrika ini. Yang paling penting sekali iaitulah keselamatan air Mesir, iaitu Sungai Nil. Bahagian Mesir dalam antara 11 negara yang mendapat keistimewaan, yang mendapat nikmat daripada Allah melalui Sungai Nil ni, Mesir hanya dapat lebih kurang 55 bilion meter padu air. Jadi daripada 55 bilion, daripada 1500 bilion meter padu air ni, Mesir hanya dapat lebih kurang 55 bilion meter padu air. Jadi Ethiopia salah satu daripada 3 negara punca kepada air Sungai Nil ini, bermula daripada tasik tanah Ethiopia. Mereka merancang, telah pun bukan saja merancang, dah pun siap pun satu empangan, yang mana empangan ini berpotensi mengurangkan air yang mengalir ke
Sudan ataupun Sungai Nil Biru dan seterusnya ke Mesir dan mengganggu kuantiti air yang sampai ke delta yang mana ianya adalah kawasan pertanian, maka ia memberi satu ketidakstabilan untuk masa akan datang. Jadi Mesir tahu ini satu konspirasi yang melibatkan Israel di belakangnya. Bukan Ethiopia saja. Kita jangan nampak Ethiopia saja dalam isu Sungai Nil ni. Ia melibatkan juga orang yang belakangnya yang support dan sebagainya adalah Israel. Israel terlibat dalam konspirasi mengurangkan air Sungai Nil ini. Mesir tidak berdiam diri. Proses diplomasi telah dilakukan. Menteri Luar Mesir Dr. Sameh Shukri juga telah selesai round seluruh Afrika. Jadi sekarang ni masalah yang berbaki adalah pada Julai ini tak lama, Julai akan datang ni, lebih kurang dalam sebulan 2 akan datang ni, pihak Ethiopia akan memenuhkan empangan Ethiopia tu. Ianya tidak akan dibenarkan oleh pihak Mesir, dan Mesir dan Sudan berhak untuk menghalang kerana ianya ada faktor-faktor sejarah yang insya-Allah kita akan cerita pada masa akan datang. Jadi Mesir tahu di belakangnya Israel, dan ianya bukan satu rahsia. Ada perjumpaan dan ada segala perjumpaan, segala tanda tangan kontrak pembinaan semua melibatkan Israel secara langsung. Jadi perisikan Mesir hebat. Mereka tahu benda ni dan semuanya. Mereka tahu konspirasi ini dan mereka tidak berdiam diri. Tetapi untuk direct serang ataupun direct tidak, tetapi dalam keadaan semasa ni kita boleh lihat tiba-tiba saja dalam bulan Ramadan itu, setelah putusan mahkamah tu dijatuhkan pada tahun lepas, tahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba pada bulan Ramadan ini pelaksanaan undang-undang yang telah dikuatkuasakan sebelum ini dilaksanakan pada tahun ini dengan menghalau 500 keluarga dari 500 orang daripada banyak keluarga di perkampungan di Hai Sheikh Jarrah di Baitul Maqdis Timur. Ini melibatkan isu yang paling sensitif di dunia Arab, iaitu isu penempatan ataupun istitan, penempatan haram ni tadi ni, penempatan haram Yahudi, yang mana ianya adalah fail yang paling panas dalam dunia Arab, dalam politik negara-negara Arab. Apabila provokasi ini berjaya, maka sebenarnya kita lihatlah berlaku serangan di Gaza, berlaku tindak balas di pihak Gaza. Maka apa yang terjadi sekarang itu yang dikendaki oleh Israel, supaya Mesir sibuk dengan isu Gaza. Kerana kalau kita lihat 2014, 2009 dan sebelum ini, setiap kali berlaku serangan Gaza, yang paling sibuk adalah Mesir. Saya dah nyatakan sebelum ni dalam posting sebelum ni. Dan oleh kerana Gaza ini ada sempadan Rafah dan sebagainya, dunia akan mengecam, macam sibuk. Mesir akan sibuk, suasana Mesir akan tertumpu kepada isu Gaza. Dengan diplomatiknya, kalau kita lihat tahun 2009 mau sebulan untuk sibuk benda ni. Jadi kalau Mesir sibuk sama sebulan dalam bulan Mei ni hingga bulan Jun, maka proses untuk menghalang Ethiopia memenuhkan empangan tadi ni tertunda kerana memberi tumpuan kepada isu Gaza. Tapi tidak berlaku kali ini. Mesir awal-awal lagi hidu konspirasi pihak Israel ini, maka daripada awal lagi Mesir telah pun membuka sempadan Rafah, kemudian memberikan ancaman-ancaman kepada amaran kepada pihak Israel supaya tidak masuk dalam red line mereka, iaitu Gaza. Jika sekiranya masuk, Mesir akan bertindak dan sebagainya. Dan kalau boleh lihat juga konspirasi yang lagi bahaya, mereka mahukan seperti 2014 berlaku rempuhan orang-orang di Gaza yang lari menuju ke Rafah, dan seterusnya. Bukan sahaja mereka yang cedera, juga nanti pejuang-pejuang
Gaza, yang mana pada ketika itu mereka berhujah, mereka mendapatkan satu, telah boleh mendapatkan satu isu di peringkat antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, bahawa pejuang-pejuang yang mengganggu security of Israel dalam Israel tadi ni, serangan Gaza tadi, penyerang tadi ni, pejuang lari ke Sinai, ke utara Sinai melalui terowong dan sebagainya. Tetapi isunya awal-awal lagi Mesir dah sekat. Jadi dua konspirasi yang gagal. Cukup setakat ini dulu. Kita jumpa pada masa akan datang. Asyufukum alal khair.